Kementerian Kesihatan mengesahkan 3 lagi kes baru positif novel coronavirus. Sebenarnya cuti tahun baru China setakat ini didapati bebas jangkitan novel coronavirus. Menurut laporan South China Morning Post, pihak berkuasa kesihatan China berkata kes jangkitan pula 2,744. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat mencabar apabila seluruh dunia dikejutkan dengan penularan virus yang dikenali sebagai coronavirus atau COVID-19. Virus ini telah merebak ke seluruh pelosok dunia dan telah meragut jutaan nyawa. Coronavirus yang bermula di Wuhan, China merupakan satu famili virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini adalah spesies yang belum pernah ditemui oleh manusia. Antara tanda-tanda seseorang itu dijangkiti coronavirus ialah demam, selsema, batuk dan sukar untuk bernafas. Kes pertama, jangkitan coronavirus mula dikenal pasti buat kali pertama di China pada 17 November 2019. Seramai 266 individu disahkan telah dijangkiti virus ini sebelum pengumuman rasmi baharu dibuat. Ia mula merebak ke seluruh negara dan Malaysia juga turut menjadi mangsa. Kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti virus ini sama ada bekerja atau sering berbelanja di pasar borong makanan laut Huanan di pusat bandar China yang juga menjual haiwan hidup dan juga yang baru disembelih. Virus yang baru dan berbahaya biasanya berasal dari haiwan yang mempunyai parasit yang menyebabkan virus seperti Ebola dan selsema. Dikatakan bahawa coronavirus baru ini mungkin berasal dari kelawar atau ular dan kemudiannya disebarkan kepada manusia. Menurut World Health Organization (WHO), setakat ini masih tiada vaksin yang dijumpai untuk menyembuhkan penyakit ini. Oleh yang demikian, masyarakat dinasihatkan untuk mematuhi syarat pencegahan iaitu memakai topeng muka atau face mask, kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan sosial. Reaksi dan tindakan sepanjang pandemik COVID-19, pihak kerajaan telah mengarahkan sektor swasta menjalankan pekerjaan secara terus dari rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini dapat mengurangkan kes jangkitan COVID daripada terus merebak. Seterusnya, pihak Kementerian Kesihatan menyediakan kaunter saringan kesihatan bagi mereka yang pernah ke luar negara untuk menjalankan saringan kesihatan sama ada positif atau negatif COVID-19. Selain itu, individu diwajibkan memakai penutup muka iaitu face mask dan menggunakan cecair pembasmi kuman bagi mencegah penularan wabak tersebut. Hal ini kerana virus corona dapat merebak melalui sentuhan tangan. Selain itu, segala aktiviti serta program himpunan orang ramai perlu ditangguhkan sepanjang tempoh ini. Justeru itu, tindakan ini dapat mengurangkan jumlah pesakit yang dijangkiti wabak tersebut apabila menjaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Akhir sekali, pihak kerajaan telah mengarahkan anggota polis dan tentera untuk menjalankan sekatan jalan raya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Tindakan undang-undang seperti reman dan keluaran saman sebanyak RM1,000 akan dikenakan bagi mana-mana pihak yang mengingkari tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, semua individu diwajibkan kekal di rumah dan tidak perlu keluar tanpa sebarang alasan yang munasabah. Stay safe, stay healthy and stay at home. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah memberi kesan kepada ekonomi negara. Kesan ini secara langsung menjejaskan banyak sektor seperti pelancongan, perancitan, hospitaliti dan banyak lagi. Susulan penularan COVID-19 di 200 lebih buah negara di seluruh dunia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah membatalkan kempen Melawat Malaysia 2020. Pembatalan kempen ini dibuat bagi memberi keutamaan kepada semua pihak supaya kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan negara serta rakyat terpelihara.
Sementara itu, prestasi pasaran petroleum minyak mentah dunia merosot. Hal ini disebabkan oleh bekalan minyak mentah yang terlalu banyak di pasaran dan permintaan yang rendah. Penurunan harga petroleum juga disebabkan tren harga minyak mentah dunia yang terus menurun ekoran ketidaktentuan ekonomi global akibat pandemik COVID-19. Sektor lain yang terjejas ialah perusahaan kecil dan sederhana. Terdapat kegusaran rakyat apabila perniagaan terpaksa ditutup dan aktiviti perniagaan tidak dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, kerajaan telah memberikan bantuan serta sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana bagi memulihkan perniagaan kerana dijangka akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 hingga 12 bulan untuk stabil sebelum kehidupan rakyat dan perniagaan kembali normal. Di samping itu, terdapat sektor tertentu yang mendapat kesan positif di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan. Antaranya ialah portal pembelian online seperti Lazada dan Shopee, penghantaran makanan serta Foodpanda dan GrabFood menunjukkan potensi amat besar terhadap masa depan ekonomi digital di negara kita. Dalam suasana getir yang dihadapi ketika ini, kerajaan telah mengumumkan 3 pakej rangsangan ekonomi termasuk langkah-langkah tambahan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana. Menerusi pakej rangsangan ini, bantuan tunai juga diberikan kepada kumpulan berpendapatan rendah bagi mendapatkan barangan makanan asasi untuk menghadapi cabaran sepanjang tempoh sekatan kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Pakej ini adalah kaedah untuk merangsangkan ekonomi agar ekonomi terus bergerak sekaligus memulihkan ekonomi di negara kita. Kemudian kita akan lihat kepada cabaran dan sumbangan COVID-19. Antara cabaran yang dihadapi ketika COVID-19 isu ini telah menyukarkan komunikasi dua hala di antara pelajar dan guru. Malaysia bukanlah negara yang secara menyeluruh menerapkan pembelajaran secara atas talian atau e-learning. Kebanyakan e-learning diterapkan di peringkat universiti sahaja. PKP yang mendesak penutupan sekolah awam dan sekolah swasta telah menyukarkan para pendidik untuk mengaplikasikan e-learning dalam masa yang singkat. Kemudian, para guru perlu mengajarkan cara penggunaan yang betul kepada anak murid secara atas talian. Komunikasi dua hala yang wujud menerusi telefon pintar masing-masing menyulitkan proses ini, apatah lagi pembelajaran mengikut silibus. Dan cabaran yang terakhir adalah isu ini telah menjejaskan sumber pendapatan pekerja. Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh perniagaan persendirian dan sektor awam mengalami kekurangan pendapatan untuk membayar gaji pekerja. Maklum balas yang diterima menunjukkan bahawa situasi yang dihadapi orang ramai dan perniagaan amatlah mencabar. Bagi golongan pekerja, menurut kajian oleh Nielsen, lebih 40% responden melaporkan pengurangan pendapatan dalam tempoh PKP. Dalam sektor teknologi, pelantar pekerjaan mendapati bilangan pemohon pekerja semakin meningkat tetapi iklan pekerja semakin berkurangan. Selain itu, setiap 4 daripada 10 pekerjaan bergantung kepada industri pelancongan yang menjadi antara paling terkesan COVID-19. Antara cara dan sumbangan terbaik untuk menentang ancaman COVID-19 sewaktu PKP ialah dengan menyebarkan maklumat yang tepat dan sahih. Teknologi yang senantiasa berkembang maju ibarat cendawan tumbuh selepas hujan ini merupakan medan terbaik untuk menyebarkan maklumat dengan pantas. Perkembangan pesat terutama teknologi telefon bimbit sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama golongan belia kerana ia merupakan teknologi yang wajib diguna pakai dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah dengan menganjurkan kempen basuh tangan atas talian. Kempen ini dilakukan menggunakan teknologi telefon bimbit di mana video pendek dimuat naik ke media sosial supaya masyarakat yang menggunakan aplikasi WhatsApp dan Facebook dapat berkongsi video tersebut. Walaupun teknik membasuh tangan dengan tepat telah lama diajar oleh para guru di sekolah, tetapi penerapan teknik yang betul sangat kurang berlaku. Pada waktu pandemik sebeginilah, ianya dilihat sebagai satu peluang emas untuk mengajar masyarakat secara menyeluruh tentang kepentingan teknik basuhan tangan yang tepat.